Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah bajet 2023 usahawan pemacu ekonomi negara. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris yang merupakan pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan juga merupakan ahli Parlimen Jerantut. Assalamualaikum, Tok. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Syarkawi. Sehat tu ya? Alhamdulillah. Oi, lama juga kita tak bersama sebenarnya tu. Nama Datuk Syarkawi ni saya muda lagi tu dulu, sekolah lagi. Ingat nama yang hebat tu, terutama apabila perlawanan bola sepak. Wow. Sehingga sekarang nampak masih lagi bertenaga. Terima kasih Tok pun masih muda lagi sebenarnya. InsyaAllah. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, dan mungkin ramai juga di antara anda yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini mungkin ingin mendapat apa saja penjelasan berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi seperti biasalah kami membuka ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi gunakanlah seperti biasa dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda. Baiklah, buat permulaan ini barangkali menarik juga lah tu ya. Memang kita tahu tentang Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ini usianya sudah pun melebihi 30 tahun sebenarnya. Tapi mungkin ramai di antara penonton kita di luar sana yang juga ingin mengetahui tentang fungsi dan juga peranan sebenar yang dimainkan oleh PUNB ini, Tok. Mungkin silakan, Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Bernama kerana mengundang pihak PUNB, khususnya dapat bertemu dengan pengacara hebat saya berikan tadi, Datuk Syarkawi Jirim. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kelebihan kepada Datuk. Ya, mengenai PUNB, seperti mana yang umum mengetahui bahawa Perbadanan Usaha Nasional ini adalah sebuah anak syarikat milik penuh Yayasan Pelaburan Bumi Putra. Dia ada dua di bawah Yayasan Pelaburan Bumi Putra ni. Satu ialah PNB. PNB kita kenali dengan Permodalan Nasional Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1974. Ini khusus untuk pelaburan ekonomi orang Bumi Putra lah, saham dan sebagainya. Dan yang keduanya ialah PUNB, ditubuh pada tahun 1991. Kita directly di bawah jabatan bawah Perdana Menteri, Yang Amat Perdana Menteri. Dan antara dia dah beroperasi macam Datuk katakan tadi dah 31 tahun. Dan yang menariknya ialah pada tahun 2010 PUNB beroperasi sepenuh sebagai sebuah syarikat patuh syariah. Itu kelebihannya. Peranan kita ialah pertamanya nak meningkatkan bilangan usahawan Bumi Putra. Dalam masa yang sama, kita juga berperanan untuk memastikan usahawan kita itu mempunyai kualiti, selaras, setanding dengan usahawan-usahawan lain yang ada di negara kita. Itu antara misi kita lah, antara tujuan kita ditubuhkan. Dalam perjalanan itu beberapa perkara yang kita usahakan untuk membantu rakan-rakan usahawan kita. Antaranya ialah memberikan input perniagaan kepada mereka, supaya mereka mempunyai daya tahan, kesungguhan dalam mengharungi segala kerenah yang ada dalam ekonomi negara kita, dalam membangunkan usahawan itu sendiri. Jadi kita insya-Allah kita membantu mereka, nak pastikan mereka bertahan. Misalnya sama juga dengan usahawan kita dari segi kaum lain. Misalnya rakan-rakan kita kaum Cina, mereka mempunyai daya tahan yang tinggi dalam pelbagai keadaan. Sebab kita sediakan modal. Dari segi daya tahan tu bergantung pada usahawan itu sendiri. Jadi di sini kadang-kadang pada saya kita bagi modal saja tidak mencukupi.
pastikan usahawan kita itu mempunyai disiplin yang tinggi dan berdaya tahan. Ini dua perkara ni yang menjadi perhatian kepada PUMB. Sebab itu usahawan yang dengan kita tidak biarkan mereka. Maka kita akan pergi ziarah pun mereka, tanya khabar di mana ruang yang patut kita bantu supaya mereka terus bertahan dalam perniagaan ataupun dalam apa juga bidang yang mereka ceburi. Selalunya Datuk, bila Datuk sebut tentang mewujudkan para usahawan Bumiputera yang mempunyai daya tahan itu sendiri, dan saya percaya bahawa PUNB juga memainkan peranan, melakukan apa saja yang boleh dalam usaha untuk membantu mereka. Tetapi persoalan yang menarik selalunya lah, apa masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan kita, terutamanya lah, dan mengakibatkan mereka kadang-kadang tidak ada lagi minat dan sebagainya, dan akhirnya terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Itu apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya? Berdasar kepada pengalaman saya, bidang usahawan baru bagi saya, Datuk. Tapi bila saya di tempat saya selama 10 bulan, saya turun padang mencari sendiri input apa yang sepatutnya kita tahu tentang usahawan. Dan saya perhatikan antara ruang yang boleh diperbaiki oleh usahawan Bumiputera ialah kesungguhan mereka dalam keterlibatan mereka dalam sesuatu bidang itu. Maknanya mereka kena membuat persiapan secukupnya tentang bidang yang mereka ceburi. Mengkaji keseluruhan dulu sebelum mereka terlibat. Berbanding kalau kita tengok usahawan kita kaum Cina, kadang-kadang mereka ni menyambung tradisi keluarga mereka. Betul. So dia dah duduk dalam lingkungan usahawan itu daripada kecil. Dia terlibat secara langsung. Jadi berbanding dengan usahawan kita. Jadi sepatutnya usahawan kita ini pada pandangan saya, mereka perlu mencari, meneroka bidang yang mereka nak ceburi itu lebih hebat dibandingkan kita kaum Cina tadi. Sebab dari segi pengalaman kita tak ada untuk membina mentaliti yang kuat tentang bidang mereka ceburi. Bila dah cukup kuat, dilengkapi dengan disiplin yang kukuh, insya-Allah saya rasa dia mampu bertahan. Contoh baru-baru ini, bila COVID melanda, semua usahawan kita terkesan. Ya, betul. Tak terkecuali siapa pun. Jadi kalau kita tengok selepas saja COVID ni selesai, ada usahawan kita yang terus collapse. Tetapi kita tengok usahawan lain, misalnya rakan kita kaum Cina Nia tadi, walaupun mereka ada masalah, tapi mereka ada ketahanan. Di situ. Jadi rangkaian usahawan sesama mereka itu perlu diperkemas. Salah satu lagi, disiplin, kesungguhan rangkaian sesama usahawan itu. Kalau dah ada tadi, mereka boleh share maklumat yang dia ada, kelemahan-kelemahan yang ada, bagaimana nak mengatasi. Kalau ini wujud satu budaya usahawan di kalangan orang Melayu, di kalangan Bumiputera, untuk sama-sama mengatasi apa saja masalah. Share apa yang dia ada. Ini saya nampak boleh membantu untuk memperkukuhkan lagi usahawan kita. Okey, saya tertarik hati bila Datuk sebut tentang sesungguhnya lah para usahawan Bumiputera juga sebenarnya perlu ada mentaliti yang kuat, ada semangat yang luar biasa, dan sudah pasti mereka akan dapat mengatasi apa saja masalah yang mungkin akan timbul. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ini yang selalu diketengahkan ialah soal modal perniagaan itu sendiri. Dan terutamanya semasa kita berada dalam era pandemik, mungkin ramai yang merasakan bahawa perniagaan mereka tidak dapat mencapai kepada tahap yang diinginkan, dan akhirnya mereka kehabisan modal dan sebagainya. Bagaimana PUNB membantu dalam usaha seperti ini, dalam masalah seperti ini? Ya, dari segi ini saya boleh bagikan kepada dua bahagian. Pertama, nak memulakan perniagaan. Bagi PUNB, oleh kerana kita ni diminta oleh kerajaan dari segi mengembangkan perniagaan. Untuk memulakan perniagaan ada agensi lain yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita nak mengembangkan perangkat pengembangan ini. Jadi di PUNB ini untuk usahawan yang berkategori tunggal, pemilik tunggal maksudnya tadi, ataupun enterprise yang boleh kita kata, maka kita menyediakan pinjaman sehingga daripada 100,000 ke 300,000. Dari segi modal saya rasa tidak ada masalah. Banyak juga agensi kajian yang lain yang ada. Tapi kita di PUNB, kita buat pinjaman kita bermula daripada 100,000 hingga 300,000 untuk usahawan tunggal. Kalau syarikat yang berhad tadi, dia sehingga kepada 10 juta. Dari segi modal tu saya katakan tadi,
tidak menjadi masalah besar pada saya kalau sekiranya usahawan nak mengembangkan perniagaan mereka. Bergantung kepada saiz perniagaan mereka. Kalau tadi 100,000 hingga 10 juta. Dan semasa saya di PUMB, alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang penuh dari rakan-rakan ahli lembaga serta pihak pengurusan PUMB dan rakan-rakan di PUMB. Kita telah cuba menyusun semula dari segi tempoh pinjaman yang kita nak beri kepada usahawan kita. Kalau tempoh masa menjadi masalah, maka kita telah berusaha memperbaiki sistem kita. Kita adakan e-mohon. Mereka permohonan semua secara elektronik sekarang ni. Dan pinjaman dia complete dokumen yang kita perlukan dalam masa 30 hari. Bagi pinjaman yang bersaiz 100,000 ke 300,000, insya-Allah mereka akan dapat duit dalam masa 30 hari. Jadi bagi mana-mana usahawan yang ada masalah situ, segera berurusan memberitahu kepada pihak PUMB mengapa dia tak dapat duit lagi. Ini jaminan kita. Ini kita baru mula awal tahun baru ni. Jadi mungkin ada lagi kelemahan di mana-mana, tapi matlamat kita di PUMB dalam masa 30 hari bekerja, semua usahawan kita akan dapat duit. Tak ada masalah dari segi modal. Untuk yang lebih daripada 300,000, kita di pihak lembaga tengah meneliti apakah tempoh yang wajar. Mungkin selepas ini kita tingkatkan kepada 3 juta misalnya. Untuk pergi terus nak cepat semua dalam tempoh pendek itu tak mungkinlah, sebab ada beberapa perkara yang perlu diambil kira oleh pihak PUMB, terutama dalam menjamin yang kita beri itu kita dapat balik. Boleh bayar. Untuk kita kongsi dengan usahawan lain. Betul. Itu penting tu. Apa lagi kriteria yang dilihat sebenarnya oleh PUMB sebelum meluluskan sesuatu permohonan untuk pinjaman tu? Ya, seperti mana agensi lain juga. Pertamanya, kita nak pastikan usahawan kita tu dia dah berniaga. Sekurang-kurangnya 18 bulan. Mana setahun setengah, kita anggap dia dah establish dalam perniagaan dia. Itu mesti. Kemudian akaun dia memang ada akaun yang lengkap lah. Proper akaun dia kena buat lah. Tak boleh lah semua masuk sekali dalam satu akaun, kita tak nak itu. Dan modal perniagaan itu mesti bernilai 300,000 ke atas. Dalam masa setahun dia ada jumlah perniagaan dia 300,000. Sesuai tadi dengan jumlah yang kita nak bagi tu. Sebab kalau di bawah pula itu ada agensi lain yang telah dikhusus oleh kerajaan. Jadi kalau ada antara 3 syarat ini antara syarat penting lah yang kita nak tengok. Setakat ini dari aspek permohonan yang diterima oleh PUMB sendiri itu, apakah ianya menggalakkan ataupun masih lagi sebenarnya perasaan tidak berani untuk memohon dan sebagainya di kalangan usahawan-usahawan kita? Ya, kalau sebelum ini agak permohonan memang banyak, tapi bila selepas COVID ni kita lihat ada sedikit kekurangan dari segi permohonan tu. Mungkin usahawan masih lagi tercari-cari apakah bidang yang mereka nak ceburi. Sama ada nak teruskan perniagaan ataupun mungkin nak mencari bidang baru. Misalnya banyak sektor yang terkesan, kita akui. Yang baru nak pulih, kita tengok sektor pelancongan. Jadi bagi mereka yang terlibat kecil-kecil sebelum ini, untuk nak mula balik tu macam dia rasa sedikit banyak buat pandangan lah. Sebab bila 2 tahun tak ada bisnes ni, ini tentulah menggusarkan mereka. Tapi saya yakin dengan pendekatan kita turun padang, berjumpa dengan pihak-pihak yang terlibat, persatuan-persatuan perniagaan yang ada di luar sana, untuk kita mewawarkan apakah kemudahan yang ada pada PUMB. Mari kita jemput mereka dan kita cuba mengagihkan jumlah peruntukan yang kita dapat di kerajaan ini untuk kita agihkan setiap negeri. Dan kita turun padang sendiri. Saya CEO turun berjumpa dengan para usahawan dan agensi-agensi tertentu untuk memberi maklumat kepada mereka agar usahawan datang dengan kita untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Tadi Datuk juga membangkitkan tentang masalah yang dihadapi oleh para usahawan kita, terutamanya ketika kita berada di era
pandemik COVID-19 itu. Dan kita tahu bahawa ianya merupakan satu cabaran yang cukup hebat, Datuk, ya. Dan ada juga mereka yang menghadapi pelbagai masalah. Apa yang bantuan yang diberikan ataupun kelonggaran yang diberikan oleh PUNB sendiri kepada usahawan-usahawan yang menghadapi masalah mungkin untuk membayar balik pinjaman dan sebagainya ketika pandemik COVID-19 itu, Tok? Ya, kita di PUNB amat memahami masalah yang ditanggung oleh rakan-rakan kita para usahawan ini. Iaitu para pegawai kita turun padang, bertanya khabar sendiri para usahawan, mencari ruang apakah yang patut kita bantu. Walau bagaimanapun, dari segi PUNB secara keseluruhannya, kita bagi beberapa perkara. Contoh, semasa COVID, kita bagi moratorium. Mereka tak perlu membayar balik pinjaman. 2 kali kita bagi, Datuk. Kalau dari segi meniaga, kita tak ada income. 2 tahun kita ada income. Sebab peminjam kita tak bayar. Memang kita bagi pengecualian. Dan selepas daripada tarikh kita beri moratorium itu 2021, maka untuk 2022 tu kita masih lagi melanjutkan bagi mereka yang kita kena pasti benar-benar tertekan. Ada juga minta maaf lah, kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia tak susah sangat, tapi oleh kerana kita ada ruang tu, dia nak cuba menggunakan. Tapi oleh kerana kita pun mesti memikirkan dari segi pendapatan kepada PUNB sendiri. Dalam masa yang sama, kita nak kongsi apa yang kita ada dengan rakan-rakan usahawan yang belum lagi meminjamkan kita. Jadi kita memilih mereka-mereka yang benar-benar terkesan lagi. Kita masih lagi memberi moratorium berpilih, terutamanya bagi mereka dalam sektor pelancongan. Sebab kita tengok sektor pelancongan ni baru nak pulih. Pelancong baru bergerak, pelancong luar negara pun tak banyak masuk lagi. Hanya bila kerajaan melonggarkan, tak ada sekatan pergerakan, nampaknya pelancong dalam negara dah mula mengunjungi tempat-tempat pelancongan ni. Jadi pengusaha-pengusaha pelancongan kita, usahawan pelancongan yang di bawah PUNB dah mula mendapat berniaga, tapi belum lagi pulih. Jadi sebab itu kita memberi lagi sedikit keistimewaan kepada mereka. Dan kita juga mengecualikan sewa di bangunan yang milik PUNB sendiri. Kita tak ada, maknanya sebab tu saya katakan tadi, dalam masa 2 tahun kita benar-benar tak ada income. Sebab kita membantu usahawan dengan harapan bantu-bantuan yang kita berikan ini benar-benar dapat membantu para usahawan kita lah. Dan kita juga membuat pembiayaan khas kepada mereka yang mungkin dari segi nak bayar gaji pekerja dan sebagainya, kita beri kelonggaran kepada mereka dengan mengenakan sedikit keuntungan yang diberi kepada kita. Dan selain daripada itu, macam saya kata tadi, kita buat pembiayaan khas Bumi Putera, kita panggil BRF, Sukses, dan skim PUNB usaha terkesan COVID kita bagi lagi. Kemudian baru ni kita menawarkan lagi skim khas dengan keuntungan saya katakan tadi 3.5% sahaja kepada usahawan yang benar-benar perlu. Kita tolong di situ. Saya amat yakinlah dengan kesungguhan yang ada pada pegawai di PUNB dan rakan-rakan saya di ahli lembaga. Kita nak lihat usahawan yang ada dengan kita ni benar-benar dibantu. Saya akui mungkin ada kelemahan di mana-mana, tapi dalam proses pembaikan. Saya mengalu-alukan pandangan daripada rakan-rakan kita di luar sana, nak pastikan satu hari nanti PUNB ini memang dia agensi yang boleh diharap, boleh dipercayai. Itu yang penting. Tadi saya tertarik hati juga bila Datuk sebut tentang kelonggaran pembayaran sewa yang diberikan kepada usahawan-usahawan Bumi Putera yang menyewa bangunan-bangunan milik PUNB. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa kita juga sebenarnya mengharapkan bahawa usahawan-usahawan Bumi Putera ini juga mempunyai premis perniagaan mereka sendiri. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini juga antara isu yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya oleh usahawan-usahawan Bumi Putera kita? Ya, kalau saya setuju dengan pendapat Datuk, terutama di bandar-bandar besar, yang mana dari segi premis perniagaan yang dimiliki oleh rakan-rakan kita kaum Bumi Putera ni agak berkurangan sangatlah. Betul. Jadi sebelum ini, 2 tahun sebelum ini,
semasa kerajaan terdahulu lagi, PUMB sentiasa dibagi lebih kurang 30 juta setahun untuk kita beli properti. Properti ini bukan kita beli semata-mata beli, tidak. Kita melihat kalau usahawan kita tu menyewa, kemudian dia ada masalah dengan penyewa. Penyewa mungkin nak jual dan sebagainya. Maka kita gunakan duit ini beli bangunan itu dan kita sewa kepada usahawan kita yang ada di situ. Jadi menyelamatkan perniagaan dia daripada dipindah tempat lain, mencari tempat baru dan sebagainya. Jadi sekarang ini peruntukan itu dah tak ada, maknanya tak diberi. Sebab tu saya sangat mengharapkanlah agar ada pertimbangan khusus daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri khususnya dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan agar dapat melihat semula kalau tak dapat banyak, tak dapat 30 juta apa bagi kita 10 juta. Kita khusus untuk membantu usahawan tadi. Kita berbeza dengan agensi lain, misalnya UDA dibuat pembangunan. Tapi kita tak. Kita melihat peluang-peluang kecil untuk usaha-usaha tadi di tengah-tengah bandar yang agensi lain tak buat. Dia meniaga. Dia katalah 10 lot kedai itu. Ada satu usahawan Bumi Putra situ. Tiba-tiba dia kena keluar. Kerana tuan punya nak beli. Dia tak mampu nak beli. So kita beli. Atau kita buat saya dipanggil rent to own. Maknanya dia sewa dulu dan apabila dia mempunyai kemampuan yang cukup, dia beli. Duit sewaan tadi kita jadikan dia sebagai permulaan. Wang permulaan dia. Untuk dia mendapat milik sendiri. Jadi ini salah satu usaha yang pada saya amat baik, yang kerajaan dah tetapkan ini memang sangat-sangat membantu para Bumi Putra. Menarik. Dan sekarang ni pun bila kerajaan tak bagi tu, kita ada sedikit kekangan. Jadi kita menggunakan sedikit duit yang kita ada, tapi tak banyak lah. Tak banyak usaha yang boleh kita bantu. Kita cuba lagi meneruskan apa yang telah PUMB buat tu. Tak apa, pasal duit nanti kita akan bercakap bila kita sentuh tentang bajet 2023. Tapi seperti biasalah apa ni Datuk ya, kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita. Encik Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya Ridwan ingin bagi sedikit pandangan mengenai Pak usahawan yang berjaya kan. Saya tengok kan kebanyakan usahawan kalau dia ingin berjaya, yang pertama ilmu pengetahuan Saya tengok kadang-kadang ilmu pengetahuan penting sebab kita kalau nak jadi usahawan, kita perlu menambah ilmu pengetahuan. Contohnya kita pergi belajar sehingga ke peringkat degree ke masa dalam ilmu pengetahuan ni. Kalau dalam bidang degree kan dia mungkin akan bagi teori yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai proaktif. Sebab patutnya usahawan-usahawan baru ni dia mesti proaktif dia sanggup menerima aduan daripada pelanggan-pelanggan dia. Kenapa pelanggan dia boleh bagi teguran-teguran, okey benda ni tak benda ni negatif atau positif ke, dia terima sanggup aduan, dia akan lebih berniaga maju. Kemudian dari segi berkomunikasi, saya tengok usahawan-usahawan kita kan, dia hanya pandai berbahasa Melayu. Patutnya dia mempelbagaikan bahasa, mungkin dia berbahasa Inggeris, bahasa Cina, India. Lagi kalau macam tu dia dapat menarik pelanggan-pelanggan yang lebih ramai lagi ya. Kemudian dia berkawan dengan usahawan lain. Patutnya dia membagaikan kawan-kawan. Patutnya dia kemudian dia punya kawan-kawan tidak terhad kepada bangsa Melayu kan. Patutnya dia berbagaikan lagi. Usahawan mungkin dia pergi Indonesia ke, India ke, bagai kawan China ke. Jadi dia dapat menarik pelanggan-pelanggan lagi lebih ramai daripada warga-warga asing. Terima kasih. Minta ahli panel ulah dalam ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan cuba mendapatkan respon nanti daripada yang berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris. Tapi seperti yang saya sebut tadi, kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang bajet 2023, usahawan pemacu ekonomi negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris, iaitu pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB, dan tentunya lah Yang Berhormat juga merupakan ahli Parlimen Jerantut di Pahang. Tadi persoalan-persoalan yang saya kira menarik juga sebenarnya, Datuk, ya, yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Mungkin Datuk ingin memberi komen ataupun respon kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh beliau. Silakan. Ya, terima kasih, Datuk. Apa yang Saudara Ridwan bangkitkan itu berkaitan dengan ilmu proaktif, komunikasi, jaringan komunikasi. Memang ini dalam line yang ada di PUNB. Dalam kita membantu para usahawan kita mengingatkan para usahawan kita. Misalnya jaringan perniagaan dan kerjasama strategik, kita bantu mereka supaya ada ini. Sebab itu kita meningkatkan perkongsian idea. Kita minta mereka tubuhkan persatuan antara mereka. Dan kita gabungkan dengan daerah perniagaan yang lain. Misalnya baru ni kita bawa usahawan kita pergi ke Pakistan bersama dengan Persatuan Peniaga Pakistan Malaysia. Bawa mereka ke sana supaya jaringan mereka tu diluaskan. Terutama dari segi nak dapatkan sumber-sumber yang tak ada dalam negara kita. Dan kita juga dari segi pengantarbangsaan perrakan usaha PUNB. Kita bawa mereka sehingga ke peringkat antarabangsa. Kita nak bukan saja kita nak mereka berjaya di Malaysia, dalam negara kita, tapi juga di peringkat internasional. Dan dari segi dia kata tadi jaringan komunikasi, kita juga dalam menekankan tentang mendigitalisasikan perniagaan usaha kita. Antaranya kita buat ialah inisiatif digitalisasi, dan rakan usaha PUNB kita buat dengan Shopee dan sebagainya. Kolaborasi bersama agensi Medec dan MPC. Kita adakan sedikit peruntukan untuk mereka terlibat dalam program digitalisasi ini, dan kita bagikan bantuan untuk mereka lebih ke depan dari segi pemasaran mereka. Memang saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Saudara Ridwan tadi. Ini penting kepada usahawan kita. Saya masih lagi nak mendapat pandangan Datuk lah berkaitan dengan yalah, zaman sudah pun berubah sekarang ini, dan kita pun sedang bercakap tentang digital economy. Jadi ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada usahawan-usahawan kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Jadi apakah Datuk merasa yakin dan confident bahawa sebenarnya usahawan-usahawan kita juga sudah bersedia sebenarnya untuk berubah daripada apa yang mereka lakukan sebelum ini kepada apa yang disebut sebagai era digitalization sekarang itu? Ya, saya sangat bersetuju, Datuk, apa yang Datuk utarakan tu. Berdasar pada pengalaman kita di PUNB, kita lihat COVID bukan sahaja mendatangkan masalah pada kita, tapi dia juga memberi peluang. Dengan adanya ujian COVID ini, maka usahawan kita, khususnya usahawan PUNB, mereka mula meneroka pasaran baru. Mula mencari apakah kaedah-kaedah untuk mereka sampai produk mereka kepada pada pengguna. Jadi antaranya ialah digitalisasi tadi. Mereka pasarkan. Seperti katakan tadi, kita dah bantu mereka sehingga kepada Singapura. Produk Malaysia boleh dihantar ke sana melalui program digitalisasi tadi. Ini saya nampak ada kekuatan. Dan kita yakin usahawan Bumi Putra, khususnya di bawah PUNB, mereka ready untuk meneroka pasaran-pasaran baru melalui kaedah digitalisasi tadi. Bila kita sebut tentang satu lagi aspek ekonomi yang juga merupakan satu perkembangan yang menarik, saya tak tahulah pendirian PUNB sendiri, selain daripada digitalisation ataupun digital economy itu, kita juga bercakap tentang gig economy yang juga menjadi semakin popular sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia. Apakah PUNB juga melihat bahawa ini mungkin satu lagi potensi yang terbuka sebenarnya kepada usahawan-usahawan kita untuk melibatkan diri dalam gig economy ini? Saya, apa yang Datuk perkatakan itu memang selari juga dengan apa yang kita dah utarakan, kita tengah usahakan di PUNB agar usahawan kita ini bersedia dari pada bila-bila masa untuk mereka menyesuaikan diri dengan pasaran semasa. Dia tidak boleh rigid kepada kaedah lama. Kaedah lama tu mungkin sebahagiannya boleh digunakan, tapi dengan perkembangan teknologi terkini, dunia telah pun berubah. Dunia telah semakin sempit akibat daripada pemodernan sistem kita. Maka usaha-usaha Bumi Putra, khususnya di bawah PUNB, saya rasa masih bersedia untuk pergi apa saja bidang yang ada, dan kita di PUNB sentiasa
membantu mereka agar mereka dapat menyesuaikan dengan keadaan. Kerana dengan kemudahan-kemudahan ini, jaringan pemasaran mereka bukan saja dalam negara. Mereka boleh pergi keluar negara. Dengan ini, pasaran mereka tidak terhad dalam negara kita. Dan saya rasa dengan adanya kesediaan para usahawan kita, mereka boleh pergi lebih laju lagi. Okey, sampai masanya tu kita nak beralih kepada bajet 2023. Ini pun bagi saya satu aspek yang cukup penting sebenarnya. Dan insya-Allah kalau segala-galanya berjalan lancar, kalau tak ada lagi limbo di sana sini, mungkin kita difahamkan bahawa bajet 2023 ini akan dibentangkan di Parlimen pada hari Jumaat ini. Tetapi saya percaya bahawa bila kita bercakap tentang bajet 2023 ini, PUNB juga sebenarnya mempunyai harapan yang cukup besar sebenarnya untuk melihat bahawa bajet 2023 ini akan memberikan sesuatu yang cukup menarik kepada perkembangan PUNB di masa yang akan datang. Datuk. Ya, ini merupakan harapan besar lah, Datuk. Apa yang ada di PUNB, saya sangat mengharaplah agar bajet 2023 ini akan dapat disemarakkan lagi dengan kerajaan memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk membangunkan ekonomi ketika dunia menghadapi masalah ekonomi. Dan saya mengharapkan juga agar kerajaan kalau tak dapat menambah, tapi apa yang telah kita dapat 200 juta setiap tahun tu dapat diteruskan. Dan termasuk jugalah macam saya katakan tadi 30 juta dalam bentuk peruntukan khusus untuk membeli properti, untuk membeli tanah ataupun premis-premis perniagaan. Kerana saya yakin idea yang amat berhormat Perdana Menteri, memang beliau seorang yang ada pengalaman. Kerana beliau bukan saja anak penulis getah, beliau sendiri terlibat dengan peniaga-peniaga kecil, pernah menjual ikan di pasar dan sebagainya. Beliau tahu bagaimana susahnya para pengusaha, para usahawan, khusus usahawan Bumiputera untuk berkembang dalam perniagaan ini. Dan dalam satu majlis saya teringat pernah dibincang dan dicadangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Kemakmuran Bersama pada November tahun lalu. Beliau mengambil maklum bahawa golongan Bumiputera ini masih rendah dari segi pemilikan premis perniagaan di pusat-pusat beli belah yang berprestij dan lokasi tumpuan pelancongan. Jadi kalau dapat 30 juta tu, kita nak bantu ni. Kita nak pastikan usahawan Bumiputera ni mampu duduk di tempat-tempat yang strategik. 30 juta ni untuk bajet 2023? 2023. 200 juta tu untuk pinjaman. Yang ini kita fokus untuk tambahan untuk membeli properti yang ada di tempat-tempat yang strategik tadi. Kalau kita nak minta banyak tu nak banyak lah, tapi kita faham kerajaan pun nak bagi juga agensi lain dan sebagainya. Jadi saya sangat berharap lah kalau kerajaan dapat bagi ni, saya mak yakin bahawa PUNB mampu melaksanakan amanah ini, tanggungjawab ini, untuk nak lihat hasrat kerajaan, nak lihat usahawan Bumiputera ni mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan pelbagai usaha yang ada di negara kita. Okey Tok, kita nak sambung lagi nanti Tok tentang bajet 2023 ni, tapi kita ambil dulu satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Sehat? Selamat malam. Alhamdulillah. Sakawi sehat ya? Alhamdulillah. Okey, terima kasihlah ruang bicara bagi saya peluang ni untuk Sakawi kan. Ya. Okey, Assalamualaikum Datuk. Salam. Ya Datuk ya. Tanya Datuk. Dah jadi pengurusi PUNB pula ni. Ya, okey Datuk. Okey, macam ni Sakawi ya. Saya ni cerita, saya selalu bercerita untuk golongan orang bawah ni je lah Sakawi kan. Okey. Jadi apa yang Datuk cerita tadi memang betul. Memang sedap didengar lah kan. Tapi yang jadi masalahnya Sakawi kan, kita di B40 kat bawah ni, kita masih lagi terkesan. Saya ceritakan dari segi konsumer lah. Usahawan ni memang terjejas kan. Tapi dengan adanya PUNB ni, memang bagus membantu usahawan sebab dah 2 tahun tak boleh berniaga apa semua kan. Tapi
usahawan ni dah dibagi macam-macam insentif. Macam Datuk cakap tadi, moratorium lah, bagi modal lah, apa semua. Tapi dari segi kawalan harga tu Sekawi. Bagi contoh lah Sekawi kan, macam tadi saya tengok Datuk pergi melawat bengkel apa semua tu kan. Saya tengok harga, boleh kita biboti kan kalau boleh kan. Macam saya bagi satu contoh lah Sekawi kan, untuk servis. Dulu servis boleh dapat dalam 80-90 ringgit je 100 kan. Tapi sekarang 180, 200. Jadi saya nak tahulah PNB ni you dah bagi, you dah bagi kontrol harga tu. Okey. Yang boleh golongan bawah ni apa kan. Sebagai macam program mentor-menti ke apa semua kan. Okey, yang keduanya Sekawi saya nak tanyalah dari segi peranan PNB ni dengan Kementerian Usahawan ni, adakah dia orang ni beza ke ataupun macam mana ke? Dan juga dia punya sasaran juga, sebab saya lihat PNB ni macam Datuk kata tadi, pinjaman atau modal 100 lebih ke atas kan. Saya bagi contoh lagi macam usahawan Chili kan, yang saya tengok tadi, dia orang ada masalah dari segi nak pasarkan untuk domestic market. Pasal banyak kan macam baja tu masih import lagi. So kenapa PNB tak lihat dari segi itu supaya kita boleh kawal harga dan juga untuk domestic market ni kita perbesarkan lagi. Itu saja Sakawi untuk malam ni. Terima kasih Sakawi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Wow. Ini bukan mudah untuk menjawab, tapi kunci daripada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita sebenarnya ialah apakah PUNB ada kuasa untuk mengawal harga. Ini pun saya rasa tak tahulah apa respon daripada Datuk. Ya, terima kasih Datuk. Terima kasih kepada saudara di Kuala Lumpur. Kalau saya boleh bagikan, harga ni memang kita di luar kawalan kita lah. Dan tadi Cik Bah mengatakan usahawan Chili. Dan kita pun dari segi pemasaran dalam bidang pertanian memang bukan bidang kita. Kita hanya untuk usahawan selain daripada pertanian. Tapi kalau usahawan itu ada terlibat katalah peniaga Chili. Peniaga Chili itu ada usahawan di bawah PNB, maka kita boleh bantu. Kalau dia tu usaha PNB. Tapi kalau dari sektor pertanian ni, untuk huluan tu kita tak ada. Untuk hiliran proses Chili tu baru kita boleh ambil. Kalau sebelum itu memang kita bukan bidang kita. Itu bidang agensi lain yang telah diminta oleh kerajaan. Berbalik kepada kenderaan tadi, segi servis kenderaan mungkin kos tinggi. Kita ada usahawan yang terlibat dari segi pemotoran ini. Dalam motor, bengkel motor ada, bengkel kereta pun ada. Tapi saya yakinlah usahawan kita ni tak ada di semua tempat. Tapi kita boleh ingatkan kepada usahawan kita, sebab kita selalu pun ingatkan agar usahawan kita ini memberi servis yang terbaik, harga yang kompetitif, supaya mereka menjadi pilihan. Banding dengan usahawan-usahawan lain tadi, harga mereka adalah kompetitif. Nak kata murah tu tidaklah, mungkin sebab keadaan semasa tu. Baik, satu lagi dia bangkitkan tentang apa sebenarnya perbezaan antara PUNB dengan agensi. Saya lupa tadi. Khususnya Kementerian Pembangunan Koperasi, KUSKOP sebagai contoh. Jadi kita ni selari dengan Kementerian Pembangunan Koperasi, Usahawan dan Koperasi. Dasar-dasar kementerian itu kita amalkan dengan kita. Walaupun kita secara directnya kita di bawah Yang Amat Perdana Menteri, di bawah Yayasan Pembangunan Putra, tapi kita ambil kira arahan-arahan yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi itu kita ambil. Dasar-dasar yang ditentukan itu kita laksanakan. Sebab itu kita ada kerjasama dengan agensi di bawah kementerian ini. Misalnya sekarang ini peminjam-peminjam yang di bawah tekun amanah akhtiar, kalau diperlukan saiz pinjaman yang lebih banyak dan peniaga ini berwibawa ataupun berdaya saing boleh maju, maka dia agensi tadi mencadangkan per kita untuk diberi pinjaman. So kita bagi. Ini kerjasama antara kita dengan Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi. In terms of percentage tu, ini juga merupakan satu persoalan yang penting dan menarik sebenarnya. Dari segi ratio mereka yang gagal sebenarnya untuk membayar
membayar balik pinjaman yang diberikan oleh PUNB. Apakah ianya ada pada jumlah yang agak membimbangkan ataupun di bawah di dalam kawalan sebenarnya itu? Terima kasih tu. Ini satu topik yang agak sensitif, terutama bila melibatkan Bumi Putra. Tapi saya yakinlah usahawan kita ni, kalau kita tengok dari segi agama pun, perniagaan ini merupakan 9 daripada 10 sumber rezeki datang daripada perniagaan. Dan kalau kita berniaga nak mencari keberkatan Allah SWT. Sebab itu saya di PUNB kita katakan bahawa yang kontrol kita ni selain daripada dasar kerajaan ialah kita ni jihad membangunkan ekonomi ummah. Jadi saya tekankan di kalangan rakan-rakan di PUNB, kita bukan sahaja buat kerja untuk dapat gaji, tapi kita nak bangunkan ekonomi ummah. Ini tanggungjawab kita. Akhirnya kita dapat juga gaji dan kita nak bangunkan usahawan ini. Dan kita mengharap juga usahawan juga dia ada niat yang sama. Dia nak cuba bangunkan usahawan lain. Bila dapat pinjaman, gunakan kemudahan ini yang sebaik mungkin dan dibayar balik kepada kita mengikut masanya dengan niat nak bantu usahawan lain. Kalau dia gagal melunaskan pembayaran dia kepada kita, maka kita gagal membangunkan usahawan lain. Dia kena ada sikap ini. Dan buat masa ini alhamdulillah lah di PUNB ni masih dalam kawalan. Kita tengok yang terakhir ni kita berada pada sekitar lebih kurang 17% dari segi yang gagal membayar ni, mungkin kerana COVID dan sebagainya. Dan kita berusaha untuk sebab kita di PUNB ni kita mesra peminjam. Kita tak seperti agensi lain. Kalau bank-bank pembangunan yang lain, perdagangan yang lain, dia kejar proses undang-undang dan sebagainya. Kita ni agak lembut sikit lah, Dok. Jadi mungkin lembut kita tu menyebabkan orang kata apalah PUNB ni kemudian sikit lah apa semua. Jadi saya merayulah kepada pihak-pihak yang di luar peminjam dengan kita ni, kita tunjukkan kita ni sebagai orang Islam, usahawan Muslim, kita niat nak bantu kawan kita dan insya-Allah Allah akan bantu perniagaan kita perbesarkan lagi kerana niat kita nak bangun usahawan lain. Ini yang penting lah. Okey Tok, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya percaya ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi masih lagi ada masa untuk saya kongsikan beberapa lagi persoalan menarik bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris. Baik, saya suka slogan yang tiba-tiba muncul daripada Datuk tadi. PUNB adalah menggunakan slogan mesra peminjam. Dan saya juga yakin dan percaya bahawa PUNB juga sebenarnya mempunyai visi yang cukup hebat sebenarnya, terutamanya menjelang 10 tahun yang akan datang dan lebih daripada itu. Tetapi yang penting sekarang ini, kalaulah bajet 2023 ini juga mesra PUNB, barangkali visi yang ingin Datuk dan rakan-rakan di PUNB capai itu mungkin boleh menjadi realiti agaknya. Mungkin kita boleh kongsi apa lagi harapan yang ingin Datuk curahkan sempena pembentangan bajet 2023 ini. Ya, terima kasih Datuk. Pertamanya kita memang mengetahui bahawa keusahawan ini adalah bidang terpenting dalam pembangunan sesebuah negara. Dan dianya menjadi pemacu, penggerak dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Betul. Dan saya sangat berharaplah macam saya katakan tadi, PUNB ini diberi kepercayaan lagi oleh kerajaan dengan menambah kalau boleh tak banyak pun sikit peruntukan bagi kita merealisasikan hasrat kerajaan untuk membantu Bumi Putra khususnya supaya mereka dapat terus melonjak usahawan-usahawan Bumi Putra ni ke peringkat yang lebih tinggi, bersaing dengan rakan-rakan kita yang lain. Kerana saya amat yakin dengan adanya kemampuan di PUNB, khususnya dengan gabungan ahli lembaga, kita ada ahli lembaga yang hebat pada saya, tokoh-tokoh perbankan ada, pegawai kerajaan ada, tokoh politik pun ada, dan rakan-rakan pengurusan dan keluarga kerja PUNB. Saya yakin matlamat kita untuk menjadi salah satu agensi yang paling dikenali oleh kerajaan juga rakyat Malaysia
dalam usaha nak menterjemahkan usaha Bumiputera ni lebih berjaya di masa akan datang. Dan saya yakin macam saya katakan tadi, kalau kita boleh menjadikan ini sebagai satu jihad dalam membangunkan ekonomi ummah, dan kita harap juga rakan-rakan kita para peminjam bersama-sama dengan kita bangunkan ekonomi ummah melalui kerjasama yang strategik ini. Kerajaan bagi kita pinjam duit, kita bagi pada usahawan ada disiplin, dia niat balik, dia bayar balik kita supaya kita kembangkan lagi usahawan, dan kita bangun bersama. Rezeki yang ada ini kita kongsi bersama. Sebab itu akan datang ini, insya-Allah, saya dengan ahli lembaga dan rakan-rakan pengurusan, kita nak buat pengurusan, nak tumpu pada kaum belia. Mungkin 40% daripada jumlah yang kita ada ni, kita nak bagi keistimewaan kepada usaha-usaha belia, supaya mereka bangun, datang kepada kita di PUMB, bincang dengan pegawai-pegawai kita, agar bilangan belia ini dapat kita bantu, kita kembangkan apa tu jumlah usahawan belia yang terlibat. Kita ada beberapa usahawan belia ni yang sedang meningkat naik. Misalnya baru ni saya pergi ke Johor, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Kita dengan CEO, kita beritahu bahawa kita boleh letakkan di Johor, baru ni kita dah lebih daripada 10 juta kita bagi ke usaha negeri Johor. Dan di sana ada usahawan muda yang sedang meningkat. Mereka nak pinjam, nak tambah peruntukan ke sejuta, nak pinjam sejuta. Kita kata kita buat fast track untuk mereka. Sebab saya nampak usahawan ni bersungguh. Dia beri peluang pekerjaan kepada 70 orang anak muda lagi. So benda-benda yang macam ni kita nak tengok. Biarlah PUMB menjadi pelopor. Dengan kepercayaan kerajaan tadi bagi pada kita peruntukan ni, insya-Allah kita boleh bina ini. Saya yakin, Datuk, kita boleh melaksanakan misi ini. Saya begitu kagum dengan apa yang dirancangkan oleh PUMB untuk terutamanya melibatkan usahawan-usahawan muda. Ini merupakan satu langkah yang cukup positif. Sekarang ni pun kalau kita lihat masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda, graduan muda misalnya, untuk mendapat pekerjaan pun bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi apakah Datuk lihat inilah satu lagi dimensi yang mungkin boleh membuka peluang yang cukup baik kepada generasi muda terutamanya. Mereka juga harus menyambut hasrat yang ingin dicapai oleh PUMB sebenarnya. Seruan kepada mereka tu. Ya, saya menyeru. Sekarang pun kita ada program tu. Kita ada program jumper dipanggil. Siswaza didatang dengan kita, training dengan tempat-tempat yang kita usahawan kita, kita bagi allowance. Dan kalau dia nak berniaga, kita bagi terus 100,000 bagi modal. Dan itu tak cukup pada saya. Bilangan itu belum mencukupi kepada PUMB. Dan kita harap, saya menyerulah para usahawan belia khususnya yang dah berniaga, yang cukup syarat macam saya katakan tadi, datang jumpa kita. Pergi ke mana-mana pejabat kita. Sekarang kita mohon secara e-mohon. Semua dalam talian. Tak adalah timbul kata nak minta itu ada tol dan sebagainya, tak ada. Kalau ada, maklum pada kita. Maklum pada pihak pengurusan, maklum pada pihak lembaga, kita akan bersedia mengatasi. Memang saya akui, Datuk, sebagai sebuah organisasi agak besar, adalah ruang, ada kelemahan yang boleh kita perbaiki, dan saya insya-Allah kita yakin. Saya kalau ada pandangan-pandangan yang positif untuk kita perbaiki apa yang ada kelemahan yang ada di PUMB, kita boleh perbaiki. Yang penting matlamat kita nak bantu merealisasikan hasrat kerajaan, nak lihat usaha Bumiputera ni bangun, menguasai ekonomi. Bukan saja dalam negara, tapi juga luar negara. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin ialah banyak sudah perkara yang Datuk sentuh tentang PUMB. Tetapi sebagai ahli parlimen Jerantut Pahang, tidak keterlaluan lah kalau saya juga bangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan politik yang sedang bergolak ketika ini. Dan yang menjadi perhatian ini ialah tentang PRU 15. Pertama, yang keduanya ialah tentang pembubaran parlimen dan sebagainya. Secara peribadi, bagaimana Datuk melihat, apakah kita perlu sekarang ini mengadakan PRU 15 ini dalam masa yang terdekat? Pandangan? Ya, ini pada saya ini satu topik yang agak sensitif. Kita pulanglah kepada kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Putra Agong, yang begitu dekat dengan rakyat, yang sentiasa mengambil berat tentang kehidupan rakyat. Lebih-lebih lagi, kedua-dua tokoh ini
berasal dari negeri Pahang yang biasa dengan banjir. Banjir ni biasakan negeri Pahang ni Datuk bulan 12 lah. Biasanya bulan 12, bulan Disember dan Januari itu edah banjir di Pahang. Besar kecil itu kita dah biasa dengan banjir ni. Adalah kaedah-kaedah yang dibuat oleh pihak pengurusi di daerah, khususnya Pertuan Pegawai Daerah dan juga CPD, Ketua Polis Daerah. Mereka ini antara tokoh penting di daerah bagi memastikan banjir. Jadi dari saya secara peribadinya, saya bersedia sama ada pilihan raya itu sekarang ataupun akan datang. Kalau saya dicalonkan lagi ataupun tak dicalonkan lagi pun saya bersedia. Maknanya mungkin tak dicalon, ada tokoh muda yang boleh menggalas tanggungjawab ini lebih baik daripada saya, silakan. Tapi kalau ada ruang dipilih lagi, untuk dicalon lagi, kata calon saya, kita boleh bincang lah. Tengok keadaan. Saya lebih suka beri ruang kepada orang muda yang ada tokoh, tapi dengan syarat misi untuk bangunkan ummah itu perlu ada. Misi untuk mencaknakan rakyat dan pengundi itu perlu letak depan. Amanah untuk menjaga kawasan untuk rakyat itu perlu diutamakan. Bukan kita menggunakan itu sebagai satu peluang, tapi kita kena lihat itu adalah amanah. Amanah ni kata orang alim ibarat kerdipan mata. Dekat sangat nak khianat, salap gaya khianat. Jadi terima kasih banyak Datuk. Seronok dengan Datuk kali kedua. Hebat, orang hebat dia. Saya amanah ini pun satu persoalan yang menarik tu. Ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Saya juga nak cakap tentang istilah amanah yang Datuk bangkitkan. Dan saya percaya bahawa bila dilantik sebagai pengurusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB, ini merupakan satu amanah yang cukup besar tu. Jadi apakah Datuk akan terus memegang amanah ini dan melaksanakan apa saja yang telah diamanahkan melalui PUNB kepada usahawan Bumiputera? Ya, terima kasih Datuk. Sebagai anak miskin kampung satu ketika dulu, alhamdulillah dengan adanya kerajaan yang baik, pimpinan Barisan Nasional UMNO dulunya, Ketua UMNO, saya bersyukur. Dan bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meminta saya untuk berada di sini, saya study apa yang patut peranan saya buat, dan saya turun padang mendekati usahawan, mendekati rakan-rakan di peringkat cawangan dan sebagainya, mencari apakah keperluan sebenar yang perlu dibawa, perlu ke arah mana nak bawa PUNB. Dan macam saya katakan tadi, saya yakin PUNB ini dengan dorongan kerjasama rakan-rakan di ahli lembaga dengan rakan-rakan keluarga besar PUNB, kita mampu, kita yakin kita boleh buat, kita boleh bangunkan usahawan Bumiputera ini. Kerana saya ambil kata tadi, kerja kita ni adalah satu jihad untuk bangunkan ekonomi ummah. Bukan kerja main. Sebut mudah, nak laksanakan itu berat. Ini amanah. Amanah kerajaan kepada kita. Dan saya yakin kita mampu laksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya percaya walaupun ini kali kedua tetapi bukan kali terakhir sebenarnya. Banyak lagi isu yang sebenarnya saya ingin kongsikan bersama dengan Datuk, terutamanya berkaitan dengan isu-isu politik. Dan insyaAllah mungkin bila dah dekat-dekat nanti PRU yang ke-15, mungkin kita boleh jemput Datuk datang semula untuk bercakap tentang isu politik. Kerana saya tahu Datuk juga merupakan seorang ahli politik yang cukup dewasa sebenarnya dalam dunia politik Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.